sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini, sunat kerana Allah Ta'ala. Ataupun dengan bahasa yang mudah kita sebut aja, aku iktikaf dalam masjid ini, sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi apa perlunya niat iktikaf kepada kita? Jadi ini adalah sunnah yang sangat-sangat digalakkan kepada sesiapa saja yang hadir ke rumah Allah, di masjid-masjid rumah-rumah Allah, di masjid, untuk niat iktikaf. Di mana siapa yang telah niat iktikaf apabila sebaik saja masuk ke dalam masjid, maka insya-Allah selama mana kita berada dalam masjid, insya-Allah kita akan diganjari pahala oleh Allah SWT, dan insya-Allah kita akan diberi keberkatan kehidupan kita. Jadi mudah saja kan? Islam itu sangat mudah saja. Islam itu nak bagi banyak bonus pada kita. Di mana-mana saja ruang yang kita dapat bonus, kita amalkan. Jadi niat iktikaf ni, kita duduk dalam masjid, insya-Allah selama mana kita duduk, walaupun kita duduk saja, mana kita dah diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT. Lebih-lebih lagi kalau kita zikir dan sebagainya, kita buat amalan-amalan yang sewajarnya, insya-Allah lagi besar fadilat dan kelebihan yang Allah ganjarkan kepada kita. Jadi insya-Allah sama-sama kita niat iktikaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada tengah hari ini kita sedikit perkongsian daripada saya berkaitan dengan qada solat. Qada solat. Kita sedia maklum bahawa solat ini satu fardu yang telah difardukan kepada umat Islam, di mana solat ini adalah satu-satunya ibadah yang diterima secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi satu-satunya ibadat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima secara langsung daripada Allah SWT. Jadi nak menyatakan bahawa betapa pentingnya solat dalam kehidupan kita. Jadi sebab itulah amalan yang kita tinggal mesti kita qada solat ini. Dua saja amalan yang kita tinggal yang perlu kita qada, iaitu yang pertamanya solat, yang keduanya puasa. Jadi dua ibadah ini kalau kita tertinggal mesti kita ganti balik. Qada artinya kita membayar balik atau mengganti balik. Dalam istilah fuqaha, qada solat berarti yang pertamanya menggantikan semula solat yang tidak sah dilakukan. Kita dah solat, tapi ada lagi, barangkali ada solat-solat yang tak sah yang kita lakukan. Barangkali setelah kita solat, kita teringat kita belum berwuduk. Maknanya kalau solat tanpa wuduk, maka tak sah solat kita. Mungkin masa selepas kita solat, kita teringat kita belum lagi mandi janabah, mandi wajib, terutama hari Jumaat ni kan. Hari Jumaat ni kita solat subuh, kita mandi biasa, ataupun kita hanya berwuduk saja. Sedangkan malam tadi kita bersama dengan isteri kita, tapi kita tak lupa kita mandi wajib, maka kita solat subuh kita tidak sah. Maka ketika itu maka kita wajib qada solat kita. Yang keduanya, mengganti solat yang tidak dilakukan sebelum ini. Ini kita sengajalah, kita memang tak lakukan. Contohnya solat zuhur, memang kita sengaja tak lakukan, maka wajib kita ganti balik, wajib kita qada solat itu. Dan yang ketiga, qada solat yang dikerjakan selepas keluar dari waktunya. Ini samalah. Maknanya mungkin kata kita kerana kesibukan kita berlengah-lengah dan sebagainya, mana luput waktu. Contohnya waktu zuhur. Waktu zuhur tu panjang kan. Waktu solat dipanggil waktu muasak, waktu panjang. Mana kita solat hanya mengambil masa hanya 5 atau 10 minit saja, tapi waktunya mungkin sejam 2 jam tu. Tapi kita melengah-lengahkan sehingga luput waktu solat tersebut, maka kita dianggap sebagai telah tidak melakukan solat, maka wajib kita qada solat kita. Yang keempat, iaitu orang murtad. Orang murtad yang kembali semula kepada Islam. Jadi orang murtad ni dia asalnya Islam, kemudian murtad. Dalam tempoh dia murtad itu, berapa lama tempoh dia? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, sebulan, 10 hari. Maknanya dalam tempoh dia murtad itu, dia kena kira berapa lama. Maknanya dia kena qada balik solat yang telah ditinggalkan. Jadi inilah 4 kategori. 4 kategori manusia yang perlu qada solat. Hukum qada solat. Apa hukum sebenarnya? Meninggalkan solat fardu atau melengah-lengahkannya tanpa apa-apa uzur hingga terkeluar dari waktunya adalah berdosa besar dan wajib diqadakan solat itu. Manakala mengqadakan solat itu yang telah ditinggalkan adalah wajib dengan ijma' ulama, kecuali ditinggalkan disebabkan haid dan wiladah atau nifas, maka tidak wajib diqadakan. Jadi
wanita-wanita yang haid, yang wiladah dan nifas, mana tak perlu qada solat. Ini satu keistimewaan. Satu keistimewaan yang Allah berikan kepada golongan wanita. Wanita ni dia haid, mana dalam tempoh dia haid itu, mana dia tak perlu qada solat dia. Baik itu juga bagi wanita-wanita yang melahirkan anak. Bagi wanita-wanita yang melahirkan anak, tidak wajib qada solat dia. Mana dia tak perlu qada selama mana dalam tempoh dia haid dan dia masih lagi ada keluar darah semasa dia melahirkan anak itu. Ini satu keistimewaan lah. Bayangkan kalau wanita yang haid, mungkin haid paling lama 2 minggu kan, 15 hari. Terpaksa qada solat mungkin satu kesukaran lah bagi kaum wanita. Jadi ini satu keistimewaan yang Allah anugerahkan pada kaum wanita sebenarnya. Masa mengqadakan solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan solat sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja, wajib diqadakan dengan segera, sebaik saja dia mengingatinya. Tetapi dosa itu pula tidak terhapus dengan qada semata-mata, mestilah disertakan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengikut mazhab Syafi'i, sesiapa saja yang telah meninggalkan solat, sama ada sengaja tak sengaja, apabila teringat saja, wajib dengan serta-merta dia qada balik. Bukan setakat qada saja, tapi dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat supaya menginsafi bahawa dia tidak akan lagi meninggalkan solat-solat selepas itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, orang yang meninggalkan solat tanpa uzur wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengerjakan qada solatnya, kecuali waktu untuk menguruskan hajatnya seperti untuk makan, minum, tidur dan sebagainya. Jadi waktu-waktu lain yang ada tu wajib digunakan untuk qada solat yang telah ditinggalkan. Solat fardu yang ditinggalkan wajib diqada. Kalau ia ditinggalkan dengan tanpa uzur, malas atau sibuk dengan urusan-urusan dunia, wajib cepat-cepat mengqadarkannya. Kalau ia ditinggalkan secara uzur, sama ada terlupa atau tertidur, maka sunat mempercepatkan qada, tapi tetap wajib mengqadakannya. Jadi dalam konteks ini, sesiapa yang sengaja meninggalkan solat, melengahkan solat hingga terlupa waktu, maka dalam keadaan itu dia wajib, apabila teringat saja, mesti wajib dia segerakan, tak boleh lain-lain lagi, wajib segerakan qada solat. Tapi barang siapa yang kena terlupa, tertidur dan sebagainya, maka ketika itu dia sunat menyegerakannya. Wajib mengqadakannya, tapi sunat menyegerakan qada solat yang telah ditinggalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau sengaja meninggalkan solat kerana beranggapan boleh diqadakan pada waktu yang lain? Bagaimana? Perbuatan yang seperti itu adalah haram. Haram kita, maknanya kita sengaja meninggalkan solat, tak apalah. Dengan alasan, tak apalah kita banyak waktu, masa lain kita boleh qada dan sebagainya, itu haram. Kalau kita ada niat macam itu, kita sengaja meninggalkan solat atau melelangkan solat, maka keadaan seperti itu maka haram hukumnya. Jika seseorang itu tetap beranggapan bahawa dia akan mengqada solat itu kelak selepas kesibukannya selesai, seumpama dia sibuk melayangkan anak atau dia kahwin, maka dia tetap akan diseksa di akhirat kelak. Melainkan jika ia benar-benar bertaubat dan berazam tidak akan melakukan sedemikian rupa pada masa-masa akan datang. Jadi sebab itulah dalam konteks solat ni kita bolehlah, contohnya kalau misalnya ada kedua kahwin, kita sebagai ahli keluarga kita atau anak kita nak kahwin dan sebagainya, terutamanya waktu zuhur lah. Waktu zuhur tu waktu peak hours kan, ramai tetamu datang dan sebagainya, kadang-kadang kita tak apalah, kita ambil mudah, kita take for granted, tak apalah, kita boleh qada, mungkin qada malam ke apa ke, kena kita kesibukan melayan tetamu, kawan-kawan kita dan sebagainya. Tak boleh kita ada niat macam tu, haram sebenarnya kita niat. Dan dalam keadaan tu kita kena ambil masa, mencari masa, mungkin boleh ganti dengan ahli keluarga yang lain, anak-anak kita dan sebagainya, untuk menggantikan tempat kita, bagi tahu kepada tetamu bahawa kita pergi solat dan sebagainya. Itu sebaiknya sebenarnya. Tak boleh, maknanya kita dengan anggapan tak apa, kita ada waktu lain, kita nak qada dan sebagainya, tak boleh. Maka mungkin
majlis yang kita ada tak ada keberkatan kalau kita lakukan sebenarnya. Jadi kita nak berkat sebenarnya sebab kita dambakan keberkatan dalam kehidupan kita, dambakan rahmat dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya kita yang melakukan perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Kita melakukan perkara-perkara yang boleh menjauhkan kita daripada barakah sebenarnya. Jadi inilah sebenarnya bukan tak berkat, tapi kita sengaja mencari jalan supaya berkat tak ada dalam kehidupan kita. Inilah contoh-contoh yang boleh menjauhkan barakah dan rahmat dalam kehidupan kita. Bolehkah solat sunat kalau masih tidak melakukan qada fardu? Dalam konteks ini Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathul Gharib beliau mengatakan bahawa seseorang yang beriman itu hendaklah melakukan tugas-tugas yang wajib terlebih dahulu. Apabila yang wajib telah sempurna, barulah melakukan perkara-perkara yang sunat. Jika seorang itu melakukan yang sunat, tidak boleh, tetapi tidak melakukan yang wajib, maka ia adalah satu kebodohan. Maka itulah betul lah maknanya. Maknanya kita kalau kita secara logik pun, kita patutnya mengutamakan perkara yang wajib. Kita terutamanya bagi yang, kalau kita rasa banyak lagi solat-solat fardu yang kita tertinggal, terlupa dan sebagainya, lebih baik kita utamakan, qada solat-solat yang telah kita tinggalkan lagi. Contohnya selepas solat waktu, solat ba'diyah, qabliyah dan sebagainya, kita utamakan solat-solat yang telah kita tinggalkan, kita utamakan, kita nak qada solat-solat yang telah kita tinggalkan. Jika dia melakukan yang sunat sebelum melakukan yang wajib, maka ibadah itu tidak diterima dan sia-sia. Ini pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Fathul Gharib. Maknanya kalau dia melakukan perkara yang sunat tapi belum lagi melaksanakan perkara wajib, maka perkara itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dan macam mana nak qada solat? Bagi mereka yang masih ada solat yang perlu diqada, boleh melakukan pada bila-bila masa saja. Mana kita diberikan ruang untuk kita qada solat kita yang kita tinggal pada bila masa saja. Hatta waktu selepas solat subuh atau asar sekalipun. Biasanya amalan solat sunat selepas subuh ni maka dia tidak dibenarkan, ataupun dalam mazhab kita, tidak dalam banyak mazhab ahli sunnah memang tidak dibenarkan solat selepas subuh dan juga solat sunat selepas asar. Tapi dalam konteks ini untuk qada solat kita dibenarkan, diharuskan untuk kita qada solat yang telah kita tinggalkan. Tetapi kita kena juga jaga aib kita kan. Kadang-kadang kalau kita sembahyang selepas subuh ni, ada pula orang akan petikai kan, kenapa dia ni tak faham agama ke? Selepas selepas subuh solat sunat dan sebagainya, anggapan. Jadi kita nak melakkan yang betul. Jadi kita solatlah. Tak perlu kita solat di masjid, kita solat di rumah kita kan. Kita solatkan, kita menjambil jalan yang baik supaya tidak timbul fitnah dan sebagainya. Kita mengambillah peluang-peluang waktu banyak sebenarnya. Banyak ruang-ruang yang boleh kita ambil untuk kita laksanakan, kita ganti, kita qada balik solat yang telah kita tinggalkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, oleh kerana waktu hampir masuk, jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian berkaitan dengan qada solat itu yang telah sama-sama kita kongsikan dapat memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa kepada Allah SWT agar kita menjadi hamba-hamba yang suka solat, terutama solat berjemaah. Jadi kita juga berdoa agar situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara kita dan juga dunia ini akan terus berakhir. Dan alhamdulillah kita nampak trend SARS-2 ni makin menurun di negara kita ini, dan vaksinasi pun alhamdulillah nampaknya makin baik, dan kita doakanlah agar negara kita akan selamat daripada wabak ini, dan insya-Allah kita dapat hidup secara normal seperti biasa Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.